قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصراط النبيين وإلهام الملائكة واخرج من الظلمات الوهم وافتح لنا برحمتك وعلمنا صراحتك رب اشرح لنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kuning kita. Kuning. Kuning tutup kuning. Dan daripada dukhan najis bersalahan jika daripada dukhan mutanajis, maka bahwasanya suci. Dan debu sarjin yakni tahi dan kencing, dan daripada binatang yang kena najis pada manfaznya yang lain daripada manusia, seperti kucing dan ayam dan burung dan tikus. Ini pun masih dalam caraan najis yang dimaafkan. Daripada beberapa bagai najis yang dimaafkan. Katanya dan daripada dukhan asap. Dukhan asap najis. Asap najis. Dia orang Arab pada zaman dulu, zaman sekarang pun ada lagi kat kampung-kampung, dia gunakan tai lembu untuk buat masak. Guna tai lembu untuk jadi kayu api. Sekarang pun di setengah-setengah kampung kat Mesir pun ada lagi. Dia sebab tepatnya kawasan mereka tu tidak susah nak cari kayu-kayu untuk nak memasak, untuk nak menyalakan api untuk memasak. Lalu tu mereka gunakan tai lembu yang kering untuk nyalakan api untuk memasakkan. Jadi dia bakar tai lembu tu lah. Jadi kalau tempatan kita pada zaman dulunya guna kayu api. Tapi pada setengah-setengah tempat yang tak ada pokok-pokok tu, ia guna tai lembu, tai binatang tu lah untuk jadi macam kayu api di tempat kita. Maka apabila dia bakar tu memanglah asap dia naik. Maka asap tu kena kepada roti. Kalau dia panggang roti ke, dia bakar roti pun, maka asap tu akan kena kepada roti. Kalau dia rebuhkan daging ke masalah, maka asap tu kena kat kuahnya. Maka itu dimaaf. Kita faham katanya dimaaf, maknanya benda ni najis, bukan katanya suci. Asap, dukhan, asap atau dukhan, bahasa Arab tu dukhan. Asap najis, asap yang kita bakar akan benda najis, maka asap tu pun najis juga. Mana-mana asap yang jadi daripada kita bakar benda najis, maka asap tu pun najis juga. Tetapi najis, asap najis sekiranya kalau kena kepada makanan kemasalan atau kena kepada pakaian, maka itu dimaaf. Sebab keperluan dan susah nak jaga. Dia kaedahnya masalah najis, apabila dimaaf sebut kata najis tetapi dimaaf, dia kembali kepada dua perkara, ialah susah nak jaga dan berhajat. Susah nak jaga dan berhajat. Itulah. Maka itulah kita bayangkan kalau dia tak guna tai lembu ke tai kurbau ke masan untuk jadi kayu api, maka tidak ada benda yang boleh guna untuk memasak. Maka apabila dia bakar tu, maka asap tu kena kepada makanan, kena kepada pakaian orang yang memasak.
maka asap tu najis, kena kat pakaian, maka menajiskan. Tetapi dimaaf. Bersalahan jika daripada dukhan mutanajis. Bersalahan. Jadi dukhan najis adalah najis. Tetapi dimaaf. Begitu. Bersalahan jika daripada dukhan najis, dukhan mutanajis. Jika daripada dukhan, yakni asap, benda yang kena najis. Maka bahwasanya suci. Suci. Apabila suci itu tak payah kita kata dimaaf lah. Jadi kurtas masalah. Kurtas masalah dia kena air kencing masalah. Maka kita bakarkan kurtas itu. Kayu api ke masalah, kayu api, orang dulu yang masak, kayu api itu kena air kencing, maka kayu api itu jadi mutanajis sebab dia kena air kencing. Maka asap kayu api itu suci. Jadi kita ni berbeza. Asap daripada benda najis asal. Seperti tai lembu kering ke, asap dianya najis. Tetapi dimaaf kena pada badan dan kena pada makanan. Tetapi asap yang daripada benda yang mutanajis, benda seperti kayu, kayu itu asalnya suci, hanya kena najis, jadi mutanajis. Maka asap mutanajis adalah suci. Itu dia tak sama. Sebab tu kalau kayu, kayu tu suci, apabila kena kencing, asap dia, yang kita bakar asap dia naik itu asap tu suci. Begitu. Dan daripada debu sarjin, apa dia sarjin? Yakni tahi dan kencing, yakni yang sudah kering. Jadi apabila contohnya dia kat kandang lembu, kat kandang lembu tu waktu musim panas, maka tai lembu yang hancur-hancur jadi berdebu. Maka apabila kita lalu, kita masuk tempat lembu tu, memanglah berkabut. Apabila jadi musim panas tu dipupuk oleh angin, maka debu-debu dia tu lekat kat baju kita lah. Jadi tak payah basuh. Tak payah basuh. Kita gelebaskan, boleh pakai semayang. Itu dia maaf. Bukan katanya jadi debu-debu dia, kabut-kabut dia tengah-tengah hari panas-panas tu, apabila dia pupuk angin tu, dia pupuk oleh angin, jadi kabut dia, debu dia tu mai kena kat baju kita. Maka tak payah basuh tu baju. Kita gelebas saja, maka boleh pakai semayang. Dia maaf. Dan daripada binatang yang kena najis manfaatnya, tapi binatang yang lain, binatang-binatang yang lain daripada manusia. Dan daripada ini, dan dimaafkan daripada binatang. Sikit. Semula tadi. Dan debu sarjin, yakni tahi dan kencing. Kencing tu yang dia dah sebut dulu tu, mana yang mengecil daripada sedikit, daripada kencing yang kecil-kecil itu dah dimaaf. Ini sama juga. Apabila air kencing dia dikencing jatuh di atas tanah, masalah apabila dia kering jadi berdebu. Apabila berdebu tu dipupuk oleh angin, kena kat baju, kat pakaian, kat badan, maka dimaafkan. Jadi tak payah kita basuh lah. Begitu. Dan daripada binatang yang kena najis manfaatnya. Binatang tu yang lain daripada manusia. Dan daripada binatang yang kena najis manfaatnya. Panggil apa? Jalan keluar tadi. Manfaat tu panggil apa? Itulah yang panggil apa?
itulah kat punggung dia ni, kat itu jalan keluar tahi dia. Memanglah dia, kalau manusia tu panggil qadah hajat besar. Jadi kita manusia, kita istinja, kita basuh, tetapi lembu, kambing, ayam dia tak basuh. Kucing pun dia tak basuh. Jadi di situ tu ada najis. Di situ tu ada najis. Itu panggil manfaz. Maka tengok apabila ketika kita solat, duduk tahiyat masalah, tiba-tibanya kucing tu datang naik atas riba kita. Naik duduk di atas riba kita. Padahalnya di manfaz dia tu tepat saluran tahi dia ni tidak dibasuh. Memanglah orang tak basuh. Maka dimaafkan. Dimaafkan. Sebab diri kucing tu binatang yang lain daripada khinzir dan anjing dan peranakan tu suci kesemuanya. Tetapi di manfaat dia tu memanglah dia tak basuh. Memanglah najis di situ. Maka dimaaf. Maka lain daripada kucing pun sama. Tapi jangan manusia. Jangan manusia. Manusia kalau dia qadah hajat besar, lepas tu dia tak istinja, kalau kita solat dia nak duduk di atas riba kita, membatalkan sembahyang. Jadi najis kat situ kalau manusia tak dimaaf. Kalau binatang lain daripada manusia, dimaaf. Tak kira monyet ke apa semua. Memang tengok dia kata seperti kucing, ayam dan burung dan tikus dan lain-lain lagi. Kesemua binatang semuanya. Jadi memang di situ ia kena ada najis. Dan demikian lagi dimaafkan tahi tikus pada rumah yang sunyi dan lupuk-lupuk air seperti barang yang diiktimadkan Syekh Ramli dan disebut pada Hasyiah Jamal. Dan dimaafkan tahi tikus pada rumah yang sunyi, maknanya yang ada tempat kosong-kosong. Ada pada rumah yang sunyi, maknanya yang dia tikus ni memanglah ketika kita ada dia tak keluar. Kalau kat dapur, kalau ketika kita ada kat dapur dia tak keluar. Apabila kita tak ada tu dia keluar. Waktu malam apabila kita tutup lampu dia keluar. Jadi ketika tu jadi sunyilah. Kat bilik tu. Ada kalanya bilik yang setor, tempat simpanan tu, memang kita jangan nak masuk. Di situ tempat dia sebab sunyi daripada manusia. Dan lupuk-lupuk air. Maknanya air yang lupuk-lupuk air tu maknanya air yang ada lekat-lekat di atas bumi. Selepas pada hujan, lepas pada hujan tu tempat yang lembah-lembah, tempat yang rendah-rendah tu, lubang-lubang tu ada lekat air. Itu dikatakan lupuk. Tetapi yang dimaksud di sininya maknanya mana-mana tempat air sekalipun, walaupun dalam rumah, dalam bekas dalam rumah sekalipun. Maka sekiranya ada tai tikus itu, maka dimaaf. Sekiranya contohnya kita letak air kat dalam baldi masalah, kat dapur ya. Kita nak minum, apabila kita ambil minum tu tengok sudah minum, tengok di bawah di bawah baldi tu ada tai tikus, maka tak mengapa, dimaaf. Jadi sudah kita ambil wuduk masalah, tengok ada tai tikus kat dalamnya, maka itu dimaaf. Gitu juga biasanya beras dalam bekasnya apabila tak tudung tu, tikus masuk makan. Apabila tikus masuk makan, dia adalah tahi dia kat situ. Maka setengah orang tu tak perasan. Dia tak perasan tu dia masakkan nasi. Dia masakkan beras sehingga jadi nasi. Apabila nak masuk ke dalam pinggir tu, tengok ada tahi tikus. Maka kalau kita kiranya tahi tikus adalah najis. Lagi pulaknya duduk dalam puyuk tu, duduk gelegak. Dia gelegak dia apa, jadi maknanya kalau kira asalnya nasi kita tu mutanajis sebab masuk tahi tikus. Tetapi
dimaaf. Buang sajalah tak tikus. Makanlah nasi itu dimaaf. Itu maksudnya. Dan begitu juga pada makanan atau pada dalam poket baju ke masalah. Jadi masalah tak tikus tu dimaaf. Sebab susah nak jaga. Seperti barang yang diiktimadkan Syekh Ramli dan disebut pada Hasyiah Jamal. Masalah ini diiktimad oleh Syekh Ramli dan ada sebut dalam Hasyiah Jamal. Jadi pendek katanya, masalah tak tikus yang ada kat dalam rumah tu sekiranya kalau kita susah nak jaga. Kita susah nak jaga daripada dia, sekiranya kalau ada jatuh, ada masuk dalam air, dalam makanan, apa dia semuanya, dimaafkan. Dan setengah daripada yang demikian itu yang berlaku adat daripada jatuh najis tahi tikus dan umpamanya di dalam bijana yang disediakan bagi memakai di dalam rumah. Ini dia yang sebut tadi. Dan setengah daripada demikian itu barang yang diiktimadkan Syekh Ramli. Setengah daripadanya berlaku adat. Berlaku adat maknanya biasanya begitu, selalunya begitu. Berlaku adat, dah jadi adat, dah jadi biasa, selalu berlaku begitu. Dan apa dia berlaku adat? Daripada jatuh najis tahi tikus. Jatuh tu masuklah. Jatuh masuk najis tahi tikus dan umpamanya tahi tikus. Tahi burung ke masalah. Burung yang burung apa yang selalu terbang masuk kat rumah. Burung merpati atau burung apa? Tu burung yang kecil tu masuk dalam rumah, samalah. Berlaku adat daripada jatuh najis tahi tikus dan umpama tikus. Jatuh masuk di dalam bijana bekas-bekas, dalam puyuk, dalam apa dia semua, tepayan ke ataunya bekas-bekas makanan yang disediakan, yang dicadangkan, disediakan bagi memakai, ini guna. Bagi memakai, ini bagi mengguna di dalam rumah. Jadi alat-alat yang kita nak guna kat dalam dapur, kat dapur kita ni, semua segala alat-alat kat dapur tu daripada puyuk, koli dan sebagainya, bekas cawan, pinggang apa semua, sekiranya kalau jatuh najis, seperti tepayan dan ceret, tapi jangan tepayan kosong. Tepayan tu ada air kat dalam. Ceret, kena ceret. Ceret yang ada air kat dalam. Apabila masuk tak tikus, minumnya lah. Boleh nak ambil wudu apa semua, sebab dimaafkan. Sebab susah kita nak jaga. Dan umpama keduanya tepayan dan ceret. Kuah gulai ke masa puyuk gulai, puyuk nasi ke masalah. Kita buka pagi tu tengok dalam puyuk ada tak tikus. Masalah. Maka buanglah tak tikus tu, makanlah nasi. Dimaaf. Kenapa dimaaf? Kerana masyakkah, ini susah nak jaga. Sebab kita susah nak jaga. Sebab biasa tikus, burung lagi, cicak lagi dalam rumah, itu semuanya dimaaf. Dan demikian lagi barang yang jatuh daripada yang berlaku daripada sedengah saudara kami yang mujawirin, yang berjiran dengan dia. Siapa tak tahulah ni. Dia katanya ada perkara benda yang berlaku kat saudara dia yang berjiran dengan dia, daripada bahwasanya seorang daripada mereka itu saudara kami yang mujawirin, yang berjiran, melihara akan mereka, melihara akan pekerjaannya. Melihara akan pekerjaan, mana dia qada hajat. Melihara akan pekerjaannya maknanya dia qada hajat. Maka mengambil baginya ibrik, ini bekas air.
kerana istinja daripadanya. Nak istinja, nak buat basuh air dalam ibrik tadilah, dalam bekas air tadi. Kemudian didapat padanya pada ibrik, dia jumpa, dia dapat pada ibrik itu tak kala selesai daripada istinja tahi tikus pada ibrik, maka dimaaf kerana masyakkah. Jadi maknanya satu dia qada hajat. Dia qada hajat, lepas tu ada air dalam satu bekas tu, dia tak perasan ada tak tikus kat dalamnya. Apabila sudah dia qada hajat, dia pun gunakan bekas air tu tuang untuk basuhkan hajat dia. Sudah basuh tu, apabila sudah basuh, tengok kat sebelah dalam tu ada tak tikus. Maka sudah dengan begitulah. Maka pergi ambil wuduk, kalau nak solat pun solatlah. Tak payah kita bilahkan dengan air lain tu, tak payah. Sebab dimaaf. Itulah maksudnya. Jadi kalau basuh baju pun sama, kita ambil wuduk pun sama, kita nak basuh istinja pun sama. Istinja tu maknanya basuh qada hajat tu lah. Jadi selepas pada basuh, tengok kat patak tu ada tak tikus masalah. Maka itu dimaaf. Tak payah kita bilah. Kalau nak solat pun ambil wuduk, solatlah. Tak payah kita bilah dengan air lain tu, tak payah. Sebab dimaaf. Kenapa dimaaf? Sebab susah nak jaga. Masyakkah. Dan demikian lagi dimaaf pula tahi yang jatuh tahi kambing di dalam laban susu. Tak kala memerah susunya, sebab sukarnya melahirkan seperti barang yang dinakal oleh Ibnu Imad. Ini masalah ketika ada tai kambing dalam susu. Selalunya kalau orang Arab perah tu dia tak amati sangat. Ada dekat Mesir tu, kawan saya beli kambing, susu kambing kat orang Arab. Dia letak dalam cawan, sudah minum tu tengok tai kambing ada kat cawan. 2-3 biji. Dia sudah minum, dia tak perasan, tak nampak. Sudah minum saja. Minum, akhirnya tengok nampak 3 biji ada dalam cawan. Maka susu tu suci tu. Susu tu suci. Sebab ketika memerahkan susu kambing, nak jaga daripada tak masuk tahi kambing dalam bekas tu susah. Dia nak buat macam mana? Jadi alat-alat sekarang tu memanglah. Tapi dengan secara zaman dulunya, alat pun tu dia perah, dia letak kat tepi. Biasanya kambing tu duk tak diam ada. Begitulah. Tu maksud katanya, dan demikian lagi dimaaf pula tahi yang jatuh tahi kambing. Masuk oleh tahi kambing di dalam laban. Dalam susu, susu kambing yang kita perah. Tak kala memerah susunya. Jadi masuk tahi kambing tu ketika kita tengah-tengah dak perah susunya. Jadi begini, maksudnya jadi masuk tahi kambing dalam susu ketika kita memerahkan susu. Tapi kalau kita sudah perah, kita letak di satu tempat, tiba-tibanya puput oleh angin masuk tahi kambing, itu tak dimaaf. Sebab masuk tahi kambing selepas pada kita dah memerah. Jadi masuk tahi kambing tu ketika kita memerah tu. Adalah kambing tu pergi mari, kita nak perah susu dia itulah, maka itu dimaaf. Seperti barang yang dinakal oleh Ibnu Imad. Jadi masalah kata tahi kambing dimaaf dalam susu tadi tu disebut oleh Ibnu Imad. Dan demikian lagi daripada barang yang bersentuh madu pada sarangnya yang ditaruh daripada umpama tai lembu. Madu menisan ya. Menisan lebah, madu lebah. Dia sarang dia nya, kalau lebah tu dia ambil tai lembu buat sarang dia. Dia ambil umpama tai lembu, tak kira benda-benda yang najis, dia buat sarang dia. Kemudian menisan tu ada kat sarang tu memang bersentuh dengan tai lembu.
Maka adakah menisan tu muntah najis? Jawabnya suci, boleh minum. Tak payah kita buang lah. Tengok dah, tengok. Dia biasanya adalah setengah-setengah tu jadi ambil tanah buat sarang dia. Ambil tahi lembu ikut-ikut dia lah. Maka menisan tu ada bersentuh dengan tahi lembu yang dijadikan sarang tu, maka itu dimaaf. Dan demikian lagi dimaafkan binatang yang kejadiannya di dalam air. Seperti ikan. Dan demikian lagi dimaafkan binatang yang kejadiannya, ini hidupnya. Yang kejadiannya, ini hidupnya di dalam air. Ini binatang air. Seperti ikan udang, dan sebagainya, binatang ikan, binatang air. Dimaafkan binatang yang kejadiannya di dalam air, mana hidup di dalam air. Tapi bukan nak cerita kata ikan tu najis sehingga dimaaf, bukan dia. Dimaaf ni tempat kita nak. Dimaafkan tahinya dan kencingnya. Ni dia kata kencingnya kecing ikan. Ikan dah kecing juga. Tu dia kata kencingnya kecing ikan, tahinya tahi ikan, kencingnya kencing ikan. Boleh jadi sungguh lah. Jadi maknanya dia kalau kat sungai itu kita tak terasa pelik. Biasanya kalau setengah-setengah tu dia buat koloh. Dia buat koloh, dia belakan ikan. Dia belakan ikan. Maka bolehkah tidak nak ambil air dalam koloh itu untuk ambil wuduk? Walaupun ikan dalam tu yang makan, ya ada kencing, ya ada kencing, ya ada keluar tahi dia. Maka itu dimaafkan. Jadi sebab tu ada setengah tu, setengah-setengah rumah kat kampung tu dia kat bilik air dia tu ada koloh. Dia tak mandi dengan paip. Dia ladungkan dengan koloh. Artinya dengan beldi yang besar atau dengan tin, masalah tin miok yang besar tu. Maka dia simpan air dalam tu dah. Maka dia lepas ikan juga seekor dua dalam air. Maka ikan tu ada kencing, ada keluar tahi, maka itu dimaafkan. Sebab jenis ikan hidup dalam air. Dan dihubungkan dengan dia oleh Zarkashi, dan dihubungkan, jadi diserupakan. Diserupakan pada hukum. Jadi masalah tadi ikan yang di dalam air. Tahi dia, kencing dia dimaaf. Maka Zarkashi, Imam Zarkashi dia menghubungkan, dia menyerupakan masalah burung dengan ikan dalam air. Dia katanya jikalau turun burung dan jikalau bukan ia burung air sekalipun. Ini burung air ni jenis-jenis burung yang cari makan dalam air. Ini burung air. Burung air itu maknanya jenis-jenis burung yang cari makan dalam air. Kalau burung merbuk, burung merpati bukan burung air sebab dia bukan cari makan dalam air. Turun burung dan jikalau bukan ia burung tu burung air sekalipun. Turun di dalam air, masuk dalam air. Dan beruk padanya pada air. Atau minum ia daripada minum ia burung daripadanya daripada air. Dan di atas mulutnya, padahal ada kat mulutnya najis yang tiada hancur. Kenapa dia maaf? Kerana sukar melahirkan daripadanya. Jadi masalah burung ni Zarkashi, Imam Zarkashi dia kata sama dengan ikan. Taiknya dia maaf. Jadi misalnya koloh kita depan rumah, koloh tanya kita letak air dalam bekas depan rumahnya, adanya burung masuk datang minum. Kalau tengah-tengah hari itu burung turun memandi. Dia mandi, dia gelebah sayap dia ikut cara dia lah.
Maka ketika dia mandi, ketika dia minum, dia ada kencing, dia ada berak masuk dalam air itu. Maka air itu dimaafkan. Jadi boleh kita nak ambil wuduk, boleh kita nak minum, boleh kita nak menyucikan najis, boleh. Walaupun ada tai burung kat dalamnya. Maka sebabnya susah kita nak jaga. Nanti kalau tak maaf, nanti kena tunggu pula air kat dalam ke depan rumah kita letak dalam satu beldi dalam bekas ni masalah. Kena tunggu, kenapa? Takut burung masuk. Nanti dia berak, nanti najis. Tak payah kita buat begitu. Kita tak, kalau nak ladungkan air depan rumah, biarkan begitu. Kalau burung nak datang memandi, nak datang minum ke masalah, biarkan. Dan sekiranya masalah yang terakhir tu apabila dia turun, contohnya burung kanguk masalah. Kanguk lagi. Halang. Burung halang masalah. Dia burung halang ni biasanya kat mulut dia ada berdarah. Kat mulut dia tu berdarah, ada darah, artinya ada isi-isi daging-daging bangkai. Maka apabila dia turun minum air kat bekas kita, maka itu pun dia maaf juga. Tapi jangan dia katanya tengok atau minum ia burung daripada air. Dan di atas mulutnya, pada mulut dia lah, pada mulut burung tu najis yang tiada hancur. Najis apabila masuk dalam air, dia tak hancur, jadi bersdaging dengan air. Maksudnya begini, kalau kita katanya dia kat mulut dia tu dia ada kat paru dia tu dia ada bawa daging bangkai sebiji seketul begini. Apabila dia nak minum, dia lepaskan daging tu masuk dalam air. Maka daging tu dia tak acur masuk dalam air. Maka itu dia maaf. Air itu suci lagi. Tetapi kalau kat mulut dia tu ada air liur yang najis, air liur yang bercampur dengan apa? Dengan benda-benda najis tu lah, jadi najis semua. Maka apabila air liur dia tu artinya jenis-jenis najis, apabila masuk dalam air, najis itu akan jadi hancur bersdaging dengan air. Maka itu tak dimaaf. Contohnya kita katanya elang tu dia bawa kaki ayam, kaki burung masalah. Sepotong kaki dia ada pegang dengan mulut dia. Dia datang nak minum air kat depan rumah kita. Apabila dia minum, dia lepaskan kaki itu masuk dalam air. Kaki bangkai tu. Maka dia pun minum. Maka apabila kita nak guna, kita buanglah kaki tu. Maka air itu tak dihukum kata najis. Walaupun kaki itu yang masuk tu adalah bangkai sekalipun. Sebab susah kita nak jaga. Kerana kesukaran melihara ni nak jaga daripadanya. Benda tu susah kita nak jaga. Sebab itulah jadi masalah najis, dimaaf ke tidak tu masalah kembali kepada susah nak jaga. Mudarat susah nak jaga. Dan demikian lagi dimaaf daripada barang yang terbang daripada air liur yang kena najis. Dan barang yang daripada mulut binatang yang memamuh biak. Dan demikian lagi dimaaf daripada barang yang terbang, jadi melayan, daripada air liur yang kena najis. Contohnya air liur yang kena najis. Seorang itu dia berdarah gusi, berdarah gusi. Darah yang keluar dengan sebab berdarah gigi, berdarah gusi itu adalah najis. Maka air liur yang kena darah tu, air liur tu mutanajis. Kemudian kita dah bersemang dengan dia, kita bercakap dengan dia. Maka ketika dia bercakap tu, air dia tu terbang daripada mulut dia kena kat kita. Padahal dianya, air liur dianya kena darah yang darah gigi, darah gusi dia tu. Maka itu dia maaf. Sebab kalau bercakap kuat-kuat sikit, kita duduk dekat-dekat tu jadi ada mengecik air liur. Padahal air liur dia tu kena darah, mutanajis. Maka itu dia maaf.
dan barang daripada mulut binatang yang memamuh biak apabila menakap akan susu bukan ibunya, dan barang daripada mulut binatang yang memamuh biak. Dia kalau ada tengok lembu pagi-pagi, dia biak ni dia asalnya dia lembu, dia makan rumput. Dia makan rumput, kita katanya petang tu, sebelah petang tu dia makan rumput. Apabila tidur malam tu memanglah rumput tu dah masuk kat perut dia, kat kisaran dia. Kemudian apabila waktu pagi tu dia keluarkan rumput setengah daripadanya keluar kat mulut, dia mamuh. Maka itu dikatakan biak. Kalau tengok setengah-setengah lembu tu jadi nampak macam putih-putih kat mulut dia tu. Dia mamuh yang tu lah. Jadi dia keluarkan makanan daripada perut dia, keluar kat mulut, dia mamuh tu. Sementara nak pergi makan rumput pula, dia mamuh yang tu lah. Maka biak yang dia mamuh tu adalah daripada sebelah dalam. Itu najis. Itu najis. Maka sekiranya kalau anak lembu pula, anak lembu yang memamuhkan biak tadi, anak lembu atau anak kambing masalan, dia memamuhkan biak tadi, mamuh dengan mulut dia lah, mamuhkan biak. Biak tu ialah daripada sebelah dalam. Biak tu najis. Dia keluarkan, naik ke mulut, mamuhnya tu lah. Mamuhnya tu sehingga berbuih pada mulut dia, nampak putih macam aliu. Maka selepas pada tu dia minum itu susu ibu dia, yang susu ni apa panggil, puting susu ni, dia minum sikit. Mulut yang mamuh biak tadi tu minum puting susu ni. Maka apabila nak perah ni, jadi dia tak ada cerita di situ. Apabila dia minum kat sini, maka di sini kena najis. Maka apabila kita nak perah susu tu tak payah basuh. Situ ceritanya. Situ ceritanya. Kalau lembu tak nak sembahyang, yang sakut katanya dia maaf, apa dia? Masalah kita tak payah basuh. Tu tengok, dia katanya dan barang yang daripada mulut binatang yang memamuh biak. Maka biak tu najis. Maknanya memamuhkan biak, najislah mulut dia. Apabila menakap, ni menakap akan susu, akan apa, puting, akan puting susu ni. Akan susu bukan ibunya. Bukan ibu. Kalau ibu dia memang dimaaf. Kalau dia takap puting susu lembu seekor lagi yang bukan ibu dia sekalipun, dia maaf juga. Kalau dia takap dia mamuh biak, anak lembu tu, anak kambing dia mamuh biak, dia takapkan kepala puting susu ibu dia sendiri, dia maaf. Kalau bukan ibu dia sekalipun, dia maafkan juga. Jadi apabila kita di sini tu biasa nak perah tu dia buat bini kan. Kalau dengan tangan tu, maka tak payah kita basuh. Tak payah basuh, perah tu lah. Jadi dimaafkan. Lepas tu jangan soal kata bersih ke tidak, itu kita tak cakap masalah tu. Jadi masalahnya kalau tak basuh, najis ke tidak susu? Jawabnya susu tu tak dihukum kata najis sebab dimaaf. Itulah. Tapi tilik pada bab kebersihan, itu basuhlah. Tak ada kumin-kumin apa semuanya. Tapi tidak pada hukum, itu adalah suci. Tak payah kita basuh. Dan mulut kanak-kanak yang kena najis. Mulut kanak-kanak bayi yang sedang menyusu, yang masih dalam masa menyusu lagi, yang kena najis. Biasalah mulut kanak-kanak yang kena najis. Yang selalu berlakunya apa dia? Mutah susu lah. Panggil apa?
Jeluak. Kalau orang tani panggil jeluak. Dia biasanya kalau minum susu banyak-banyak ya, susu tu dah masuk dalam perut, biasanya kalau banyak sangat dia akan keluar. Maka apabila keluar jadi jeluak tu, jadi mulut dia tu kena najis. Sebab jeluak tu adalah najis. Maka mulut dia tu, kira katanya mulut kanak-kanak tu kena najis. Kemudian apabila dia minum susu, nak minum susu ibu dia. Apabila minum kat dada ibu dia tu, maka di apa dia? Di puting susu tu kena apa? Kena najis kan? Kena najis sebab dia mulut dia tu ada macam muntah dia panggil. Muntah dia tu adalah najis. Maka kanak-kanak tak berkumur. Macam mana kita nak suruh dia berkumur kan? Maka apabila nak bagi minum susu, terus datang ke sini. Datang ke sini, mulut dia tu, awal-awal dia nak minum, kena ke sini, mana di sini tu, dekat dada ibu dia tu, kena najis. Maka sudah apabila sudah bagi susu kat anak tu, dia tak payah basuh di sini. Dia tak payah basuh, boleh terus sembahyang. Walaupun mulut dia tu ada najis. Kena najis. Biasanya begitulah. Biasanya begitulah najis mulut kanak-kanak tu sebab itu. Lepas tu kalau kanak-kanak yang besar sikit tu ambil tak cicak makan ke masalah, itu memanglah. Maka apabila dia nak minum susu ibu dia, kat dada ibu dia, maka mulut dia tu akan kena di situ, maka di situ akan jadi muntah najis. Maka tak payah basuh. Kalau basuh pun tak mengapa lah. Jadi maknanya boleh terus sembahyang. Sebab walaupun mulut dia najis, maka di situ maka dimaaf. Itu maksudnya. Itu maksudnya, dan mulut kanak-kanak yang kena najis apabila menyusu yakni menyusu dengan ibu dia, bersama ibu dia, atau menyusu ke orang yang perempuan yang lain. Dimaaf kesemuanya. Itu kita jaga sikit. Apabila menyusu ia kanak-kanaknya, menyusu kat ibu dia ke atau menyusu kat perempuan yang lain. Jadi macam anak lembu tadi lah. Anak lembu tadi tu dia isap di punting susu ibu dia nya, artinya seekor lain. Maka kanak-kanak pun begitu juga. Dia minum susu kat dada ibu dia ke, artinya dada perempuan yang lain daripada ibu dia. Maka semuanya dimaaf. Sekali lagi, dan mulut kanak-kanak yang kena najis apabila menyusu ia kanak-kanak, dimaaf pula juga kerana sukal memeliharakan dia. Nak buat macam mana kanak dia muntah dia biasa. Lagi pulanya tak payah kita jadi kesusahan pula kita nak basuh mulut dia. Begitulah. Dan demikian lagi dimaafkan daripada barang yang kesukaran, barang yang susah nak jaga, daripada barang yang mengena air kencing lembu atau kerbau. Baca begitu. Benda yang kena air daripada barang mengena air kencing lembu atau kerbau. Lain pada tu katalah kuda pun sama lah. Waktu diasah. Kita betulkan kitab. Diasah. Waktu diasah. Diasah ni kalau orang tani panggil mengirit. Diasah yakni menjijak padi, mempijak padi atau gandum. Dia kalau orang zaman dulu, kalau tempat kitanya
padi itu dia mengetam. Padi itu dia mengetam. Apabila sudah mengetam, dia ikat jadi sekutu-sekutu. Kemana simpan kat rumah padi. Apabila nak apabila nak 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 apa dia? Nak kisahkan, maka dia pijak dengan kaki. Dia pijak dengan kaki. Maka masalah pijak dengan kaki itulah untuk nak keluarkan biji padi daripada tangkainya. Itu diasah. Diasah tu maknanya kita pijak akan takai padi atau takai gandum untuk nak keluarkan, tanggalkan biji padi daripada tangkainya. Maka kalau banyak-banyak tu, orang Arab pada zaman dulunya, kalau banyak-banyak tu dia guna lembu atau guna kerbau. Dia guna lembu, dia guna kerbau, jadi lembu lah dia hamparkan. Contohnya padi tu, dia ambil padi atau gandum, dia letak kat sini, letak penuh sini. Kemudian dia tarik lembu bagi pijak. Pijak dengan kaki lembu supaya biji padi itu tertanggal pada tangkainya. Jadi dia tak pijak dengan kaki manusia dak. Dia pijak dengan lembu. Naik jadi lembu tu naik pijak sehingga meratalah, sehingga habis keluar biji padi daripada tanggalkan biji padi pada tanggalnya. Maka ketika lembu, ia guna lembu pijakkan padi tadi tu, lembu kencing atau kerbau kencing, maka biji padi kena kencing. Maka apabila orang zaman dulu tu dia nak jadikan beras, dia tumbuk kan. Dia tumbuk. Jadi tak payah basuh no. Tak payah basuh. Jadi ketika dia nak irit, tadi tu lembu dia pijak. Kemudian ketika lembu dak pijak padi tu, nak bolehkan sudah kerja dianya banyak jam. Banyak jam. Kemudian ketika sedang pijak tadi tu, lembu ada kecing. Kecing jatuh, kecing kena padi. Maka apabila jadi padi, dia ambil padi tu tumbuk untuk keluarkan kulitnya. Sudah keluarkan kulit, jadi beras. Sudah jadi beras tu, ambil masuk puyuk, letak air, tak atas dapur tu. Tak payah kita basuh. Walaupun biji padi kena air kecing lembu tadi. Maka dimaaf. Masalah boleh itu masalah pacingan tu lain. Jadi kalau tak basuh tu maknanya dimaaf. Bukan kata kita makan benda mutanajis tu, tidak. Bahkan dimaaf. Itu masalah katanya. Demikian lagi dimaaf daripada barang yang kesukaran daripada barang mengena air kencing lembu atau kerbau waktu diasah, yakni menjijak padi atau gandum. Itu. Tapi sekarang tak ada lah. Tapi zaman dulunya begitulah. Jadi maknanya dia sama tu, padi atau gandum ataunya kacang hijau. Kacang hijau pun sama. Kacang hijau tu kalau zaman dulunya dia kutip daripada pokoknya, dia jemur dulu. Jemur sehingga jadi kering. Kemudian apabila kering tu dia kena pijak pula. Supaya kulit dia, sarung dia tu terbuka supaya keluarkan biji kacang hijau. Maka kalau gunakan lembu kerbau masalah untuk nak pijakkan datah kacang tadi tu, maka ketika pijak itulah dia kencing. Maka apabila kena air kencing tu, kalau kira dengan hukum tu, tak payah kita basuh. Nak gebuh-gebuh turun lah. Tak payah kita basuh. Sebab dimaafkan. Tapi kita orang Melayu ni air banyak. Dengan sebab mewah dengan air, sikit-sikit kita nak basuh. Tapi tilik pada hukum tak payah kita basuh sebab dimaaf. Begitulah. Dan memfatwa dengan dia dengan dimaaf
perhimpunan ulama Yaman, ini perhimpunan ramai daripada ulama Yaman, yang ramai daripada ulama ahli Yaman, orang Yaman lah, ulama Yaman lah, dengan memaaf daripada barang yang tanggal pada umpama perut kambing. Barang yang tinggal pada umpama perut kambing, perut yang kita nak rebus cicah lah. Apa panggil? Perut, tu dah perut kambing, perut lembu yang kita rebus ni. Yang kita rebus tu bukan masa hidup ni. Yang kita biasa beli kat kedai tu, beli perut kemasalan, perut yang jadi bertali tu. Perut yang ada bertali, yang jadi bertali tu perut kambing ke, dia tak mesti kita belah. Tak mesti kita belah. Maka dia katanya barang yang tertinggal pada umpama, itu betul kan kitab. Pada barang yang tinggal pada umpama. Barang yang tinggal pada. Jadi selepas pada tinggal tu pada, jadi kita buangkan mim. Barang yang tinggal pada umpama. Barang yang tinggal pada, buangkan mim. Umpama perut kambing. Perut kambing ke, perut lembu ke, perut kurba, perut unta ke. Apa dia barang yang tertinggal daripada barang yang sukar mereherakan dia, susah kita nak jaga. Yang ni sukar membasuh, susah kita nak basuh dan menyucikan daripada barang tadi. Jadi perut kambing ke perut lembu yang panjang tu, yang jadi macam tali tu, apabila kita nak makan tu tak payah kita, jadi kita lurut saja. Kita lurut saja, buangkan tahi yang ada dalamnya, kemudian basuh sikit boleh, itulah. Jadi tak payah kita ambil perut kambing tu, letak kat paip, buka air, kemudian air tu lalu keluar, suci ke semua, tak payah kita buat begitu. Jadi maknanya kita lurut saja, kita tarik begitu untuk keluarkan benda-benda kat dalam tu. Maka selepas tu boleh basuh kat luar saja, yang dalam tu tak payah kita belah, tak payah kita cucurkan air. Jadi tapi tengok ada setengahnya sekarang tu dia bukakan perut tu, letak kat kepala peli, paip, dia buka air, itu akan tolak keluar. Itu tak payah kita buat begitu. Jadi ada bekas-bekas tahi-tahi ke apa dalam perut tu, itu dia maaf. Itulah maksud katanya perkara yang difatwa oleh ulama Yaman. Sebab tu dia kat dalam tu walaupun bukan tahi sekalipun, tapi daripada makanan dia keadahnya benda yang kita makan, apabila benda yang kita makan artinya binatang makan, apabila dah diproseskan maka dia jadi najis. Tapi kalau jenis batu ke atau jenis biji apa? Biji buahan tu, apabila kita makan, apabila qada hajat dia keluar dengan bentuk asal, maka itu tak najis. Apabila benda mana-mana sekalipun, apabila dia masuk dalam perut kita, apabila jadi berubah daripada bentuk asal, maka itu adalah najis. Maka dalam perut tu memanglah najis semuanya. Lepas tu dia maaf. Sama juga yang dalam perut lembu tu, kalau orang petani panggil perut muda, panggil. Perut muda tu memang dia perut muda tu biasanya dia akan lalu makanan juga situ. Tapi ketika kita sembelih tu dia tak ada, dia kosong. Jadi sebelah dalam dia tu ada najis juga. Tapi apabila biasanya kita ambil tu, kita rebus dengan seketul dia. Tak ada basuh, tak ada apa. Sebab dia maaf. Sebab dia maaf. Itulah. Dan juga perut yang bertali yang lain pada perut muda tu pun, kita lurut sajalah.
lurus saja, basuh sebelah luar, maka rebus begitulah. Jadi tak payah kita cucur air, artinya belah ke masalah. Itu jadi dia maaf. Itu sebabnya dia maaf. Itulah maksudnya. Sebab dia katanya sukar. Barang yang sukar melahirkan dia, yakni sukar membasuh dan menyuci daripadanya, daripada barang tadi. Barang yang tinggal tadi. Begitulah. Maka kita akhir di situ pada katanya bermula syarat maaf daripada segala bermula syarat dimaaf daripada segala yang tersebut itu kesukaran melahirkan dia. Itu yang kata tadi. Semuanya kata maaf semuanya. Semua tu kembali kepada sekiranya susah kita nak jaga. Itu kita ulang balik. Kepada katanya bermula syarat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina